Dia kata Ar-Raghib Al-Asfahani nasi Ar-Raghib Al-Asfahani nasi Ar-Raghib Al-Asfahani an yadhkura min adillatihi ala anna al-ma'na al-jihad awsa' min ma'na al-qital. Dia kata Ar-Raghib Al-Asfahani ni telah lupa, Qadhawi kata nak sebut bahawasanya perkataan jihad ni lebih besar daripada perkataan perang. Jadi dia seakan-akan bila peringkat awal dia sebut jihad menentang musuh tu, yang jelas itu perang menentang musuh. Kata dia tak betul. Kalau kita bukan tak betul, tidak tepat, kerana perkataan jihad menentang orang kufar bukan saja berperang menentang kufar. Bukti dia Allah Subhanahu wa taala sebut falah tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Jangan kamu taatkan orang kafir dan berjihadlah menentang mereka dengannya, yakni dengan menggunakan Quran, dengan jihad yang besar. Maksudnya kita boleh berjihad menghadapi orang kafir mungkin dengan hujah. Ambil Quran, sebarkan Quran, terangkan tentang Quran, itu pun jihad menghadapi orang kafir. Kalau kita kata jihad menghadapi orang kafir itu semuanya dengan perang, maka ayat ini memberi makna yang lain. Maka kenyataan Ar-Raghib Al-Asfahani yang seakan mengkhususkan jihad kafir itu perang, ialah kata Qadhawi tidak tepat. Faham tak? Jadi bila kita berjihad menentang orang kafir, bukan semesti dengan perang dengan dia. Mungkin kita jihad tentang mereka dengan cara kita dakwah dia, mungkin dengan hujah dengan dia, juga termasuk di kalangan jihad. Seperti mana kata dia berhujah, begitu juga argumentasi, yakni hujah istidlal tentang jihad terhadap syaitan dan hawa nafsu dengan menggunakan dalil surah At-Taubah ayat 41 tidak jelas mengarahkan ke sana, sebab keberadaan harta dan jiwa dalam jihad menunjukkan bahawa jihad tersebut adalah jihad melawan musuh yang nyata. Maksudnya Ar-Raghib Al-Asfahani kata jihad bahagian kedua, tuan-tuan tengok balik, jihad bahagian kedua jihad apa? Jihad menentang syaitan dan hawa nafsu juga. Yang ketiga, jihad menentang hawa nafsu. Dalil yang Ar-Raghib Al-Asfahani kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah kamu dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Qadhawi kata tak betul guna dalil ni. Sebab dalil ni kata bukan jihadlah menentang hawa nafsu kamu. Yalah betul lah kita kena jihad untuk menentang nafsu kita, menundukkan nafsu kita. Tapi guna dalil ni tak betul. Sebab dalil ni bukan kata kamu berjihadlah menentang hawa nafsu kamu. Dalil ni kata berjihadlah dengan harta dan dengan diri kamu ataupun nafsu kamu. Bolehlah kalau nak kata nafsu kamu dengan diri kamu, pasal nafs tu nafsu lah, dengan diri kamu pada jalan Allah. Maksudnya jihad apa? Maksudnya jihad menentang musuh Allah dengan guna harta dan gunakan diri kamu pada jalan Allah. Bukan yang Ar-Raghib faham jihadlah menentang harta dan menentang diri kamu pada jalan Allah. Tak betul dia kata. Pasal ada perkataan bi, jahidu bi itu maksud apa? Dengan harta dan dengan nyawa kamu. Ini pun penghujahan Ar-Raghib yang tak betul kata dia, tak tepat. Ini dia komplain lah. Tapi kalau ikut golongan ulama konservatif, kita siapa nak komplain, dia ni hebat tau, tulis buku mati pada tahun 420 Hijrah, dah 1000 tahun. Apa hak dia kata kita terima je lah. Tak. Dalam dunia akademik tak ada benda ni. Hak kita bagi. Ini panggil. Mungkin juga kalau Ar-Raghib Al-Asfahani itu bangkit boleh hidup boleh, dia nak jawab lagi, tak tahulah. Tapi dia pun tak ada, orang lain jawab. Maka selagi tak ada siapa bela dia, yang inilah perkataan yang kita dengar. Okey. Yang sekarang ni dia masih lagi bahas tentang nak letakkan definisi, nak letakkan takrif. Apa takrif jihad ni? Kata dia, maka perkataan orang yang kata jihad maksudnya perang, duk takrif bila sebut jihad perang lah. Dia kata kalau yang tu je fikiran dia, tak betul. Sebab perkataan jihad lebih luas. Maka dia kata perkataan jihad, walaupun dari segi fiqh menyebut jihad iaitu bermaksud perang, tetapi perkataan jihad bermaksud jihad lawan syaitan,
jihad menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahi munkar, kalimatul jihad, kalimah yang benar di sisi sultan, di hadapan sultan yang zalim. Karena Nabi kata afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal jihad kalimah yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Dan merangkumi juga jihad menentang orang kafir. Sebahagian para fuqaha ni masuk ahli fiqh kata jihad, bila sebut jihad, perang, memerangi orang kafir. Dan sebahagian kata mencurahkan tenaga untuk memerangi orang kafir. Dan burah ni apa? Orang yang keluar menentang kerajaan Islam, maka dianggap burah. Kerana artinya burah ni siapa saja yang keluar menentang kerajaan Islam dengan senjata, maka dia burah. Kalau dia keluar, sebab tu kita akan ada nanti isu, setengah ulama-ulama akan fatwa, hak keluar demonstrasi di Mesir tu burah lah. Ni hak lawan di Libya. Libya ni memang lebih patut kena lah. Pasal Muammar Gaddafi ni 40 tahun memerintah. Negeri dia jadi negeri polis, kejam, rakyat dia jadi ketakutan. Dia boleh mempertikaikan Quran. Muammar Gaddafi ni, dia kata qul huwallahu ahad, tak boleh. Dia tak usah baca qul, baca Allahu ahad. Qul tak perlu dah zaman lah. Pasal qul tu untuk zaman Nabi je dah. Dia lagi hebat sambut Maulid Nabi. Dia buat tarikh kiraan Islam ni berdasarkan kepada tahun Maulid Nabi. Ada semayang Maulid Nabi. Dia belarak sambut sehebat pokok ni, boleh dia ke? Muammar Gaddafi kejam, bunuh orang. Allah, zalim. Saya dulu jumpa satu hamba Allah nama Fuad Hamdi. Dia buat tahzib, dia ringkaskan Zilal Al-Quran. Ustaz dahsyat sekali kan, masa Jordan. Dalam majlis kecil, dia bagi penakwan tanya tentang buku Muammar Gaddafi, Kitab Al-Akhdar, buku hijau Muammar Gaddafi. Dia bagi pendapat ada dalam buku tu yang tak betul dengan Quran dan semua. Hukum terus malam mai ambil bagi pendapat dalam cakap sembang ikat tangan heret dengan kereta Muammar Gaddafi terkenal kejam, gantung pelajar di universiti semua, dalam kawasan universiti. Dulu Saddam Hussein kalau ada satu tempat komplain dia akan pergi gantung tempat komplain tu dalam kawasan tu, di tiang-tiang elektrik. Dia pergi melawat satu tempat tembok dia tak kena, dia bom satu kampung. Bukan satu kampung tu tembok, yang tembok tu satu orang, bom satu kampung. Satu kampung tu tak bersalah. Ni Saddam Hussein kejam. Saddam Hussein potong lidah orang lah, mau ada kat dia. Muammar Gaddafi tu regu dia, kejam. Adalah hak benda dia bagus, lawan mereka bagus lah. Fidel Castro melawan mereka kan. Tapi bukan semua tanda dia bagus. Tan kejam dia kejam. Iran sekarang pun gantung di crane ya. Mana orang lawan tu. Muammar Gaddafi kejam. Orang takut negeri depa. Orang Libya ni bukan saja takut duduk di Libya, duduk di luar Libya pun tak berani komplain Muammar Gaddafi, takut. Saya ada kawan-kawan Libya, kau nak cakap pasal ni, terang nak cakap pasal Muammar Gaddafi, tengok kiri kanan tu tak berani, tengok kita seriau dah, takut. Kejam. Entah ini dia kata 20 berapa orang mati, sebelum ni dia bunuh puluh ribu dia bunuh. Anak Omar Mukhtar masih hidup di Libya. Tak boleh naik sangat lah Muammar Gaddafi, nak buat pun tak berani lah. Pasal dia duk kata dia lah waris Omar Mukhtar. Anak Omar Mukhtar tu ada. Omar Mukhtar tu hebat lah di Libya. Dapat kat Muammar Gaddafi. Ni rakyat dia sedang bangkit.
Sebagian para ulama Arab keluar kata, ulama-ulama terutama yang pro salafi ni keluar kata bahawa yang keluar ni buat demonstrasi aman ni burah. Ni pasal tuan-tuan jumpa perkataan burah ni. Burah ialah istilah bagi orang yang keluar menentang kerajaan Islam yang sah. Burah ni nak kena tengok. Memang mereka yang keluar tu boleh dianggap burah jika pertama kerajaan itu sah dan kedua dia pemerintah itu Muslim dan tidak melakukan kufur bawah. Pasal dalam hadis larang kita merebut kuasa daripada pemerintah illa antara kufran bawah, melainkan kamu melihat kufur yang nyata. Kufur yang nyata tu boleh jadi kufur sungguh. Sebahagian para ulama hadis kata melainkan kamu melihat kufur yang nyata walakum minallahi burhan, kamu ada hujah di sisi Allah. Maksudnya dia buat satu benda yang terang menyanggahi Islam yang tak boleh ditafsirkan lagi. Kamu ada dalil di sisi Allah dia menyanggahi Islam. Ketika itu kamu boleh lawan. Itu maksud. Hadis ni ada beberapa penafsiran. Tapi ulama kata, ulama fiqh sendiri kata tentang burah. Burah ni kalau dia keluar dengan senjata. Kalau dia keluar tanpa senjata, dia panggil biduni syaukah, tanpa ada sebarang kekuatan, kerajaan tidak boleh menggunakan sebarang kekuatan hadapi mereka. Ni fiqh ni disebut. Kalau dia keluar, dia dok riau kat luar, kata kerajaan tak boleh bunuh mereka. Bahkan fuqaha kata kerajaan mesti menghantar wakil kerajaan berdialog dengan mereka. Dan jika hujah burah betul dari segi dalilnya, dari segi nas agamanya, kerajaan wajib mengikut burah. Mengikut dalil dia adalah dia ulama kena adil hujah mereka. Hanya kerajaan boleh buat jika mereka keluar membawa senjata menentang kerajaan. Dan kerajaan tak ada choice, melainkan kena perang dengan mereka guna senjata juga, baru kerajaan dibenarkan berperang menentang mereka. Pun sebagian fuqaha kata tak boleh guna senjata yang menyebabkan pembunuhan ramai. Dulu dia sebut tak boleh menggunakan minjaniq, tak boleh menggunakan tu lastik lastik bedil batu dulu kan. Dia bedil sekali, bila dia bedil dia angkat tu, dia akan kena batu yang dia balik, dia dulu meriam macam tu lah. Dia letak batu tu, dia tarik tu, bila timpa pergi kat tentera tu, kena sekali tu boleh mati 5-60 orang, mungkin tak mati 50 orang pun, 2-13 orang boleh mati lah. Fuqaha kata yang tu tak boleh guna lawan burah. Hanya guna pedang, guna biasa saja kerajaan. Sebab mereka orang Islam. Ali kata uqtuluhum muqbilin watrukuhum mudbirin. Bunuh mereka kalau mereka mai beradab dengan kita, dan jangan buat apa kat mereka jika mereka berpaling. Maksud tak? Sebab Aisyah pernah keluar lawan Ali, tak puas hati walaupun tak berperang pada peringkat awal. Quran kata wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ayat ni bukan kata sahabat burah, tak. Ayat ni menceritakan kalau dua orang puak orang Islam berperang, kena damaikan. Kemudian kena fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Jika ada satu puak yang melampau atas puak lain. Kalau kita kata ayat ni ayat burah yang sentiasa berpihak pada kerajaan, tak. Ayat ni menyatakan nak tengok puak kerajaan akan melampau, puak depa akan melampau. Allah kata faqatilul lati tabghi, perangilah puak yang melampau, bukan perangi burah. Burah tu boleh jadi kerajaan boleh jadi burah jika sekiranya kerajaan melampau. Tapi kalau satu kumpulan keluar bawa senjata memerangi pemerintah, maka dia burah. Dia tak berhujah, dia bawa senjata. Dan polis yang berperang dengan dia termasuk dalam jihad. Sebab dia mula keluar tumpah darah.